Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحببت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah SWT berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu mempunyai tauladan yang baik, satu suri tauladan yang patut diikuti bagi orang-orang yang mana benar-benar beriman dengan Allah, benar-benar beriman dengan hari akhirat, dan dia mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Dia sentiasa mengingati Allah. Maka orang yang sentiasa mengingati Allah, sebenarnya dia sentiasa mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya umatmu itu tuhibbunallah, meraih kasihnya Allah, mencari cintanya Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu mengikutiku, mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya engkau dapat meraih cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bila kita dapat meraih cinta Allah, cinta Rasul, Allah SWT akan ampunkan dosa kita. Allah SWT akan letakkan kita dalam syurga. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengasih lagi Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Nabi SAW bersabda, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Apa kerja pencinta? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya seorang pencinta, dia mentaati bagi apa saja perintah orang yang dicintainya itu. Di hari ini kita dah 24 Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tinggal lagi sakibaki untuk kita sering memperingati bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Allahumma li ummati, Allahumma li ummati, Allahumma li ummati, sehingga Allah Taala berkata, inna sanurdika fi ummati wala nasu'uka. Wahai Muhammad, sungguhnya inna sanurdika, kami redai pada urusan umatmu. Kamu jangan risau tentang umatmu. Allah kata, kau jangan risau tentang umatmu wahai Muhammad. Apa yang kau risaukan, aku akan redha dengan apa saja yang kau punya doa, permintaan kau untuk umatku, untuk umatmu. Wala nasu'uka, dan aku tidak akan sakitimu mengenai urusan umatmu. Jadi Nabi SAW ketika hidupnya sendiri begitu sekali meminta rahmat, keampunan untuk umatnya. Dalam doanya Nabi SAW di Arafah tahun ke-12 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam memohon doa, begitu sekali memohon doa untuk keampunan umatnya, sehingga Abu Bakar kata, cukuplah wahai baginda, cukuplah wahai baginda. Maka baginda kata, ada lagi yang Allah Ta'ala tak kabulkan permintaan aku, iaitu di kalangan umatku ada yang menzalimi orang lain. Dosa itu belum lagi Allah Ta'ala ampunkan. Maka Nabi pergi daripada Mina, daripada Arafah ke Muzdalifah, berdoa lagi untuk keampunan umatnya yang berlaku zalim terhadap orang lain, sehingga Allah Ta'ala memberi keampunan, sehingga orang yang zalim pun mendapat syafaat baginda. Apalagi kita yang kaki masjid, orang kata, yang datang ke masjid, yang menyempurnakan hak isteri kita, menyempurnakan anak kita, tidakkah layak kita mendapat syafaat Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Untuk kita kena sedar, pelajaran sirah ni adalah kita meraih cinta. Pelajaran sirah baginda, apabila kita mempelajari satu siri hidup seorang manusia itu, sebenarnya kita sedang mencari cintanya.
Satu-satunya orang yang layak dicintai, yang layak kita meraih cintanya adalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta itulah mengajar kita adab. Tanpa cinta, maka adab tidak akan datang dalam kehidupan. Seorang suami, seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, maka dia tidak ajar adab kepada isterinya. Dia kata kalau nak makan dengan saya begini, begini, begini. Kalau nak kahwin dengan saya begini, begini, begini. Cukup cintanya itu mengajar dia adab. Cukup cinta kepada suaminya itu mengajar adab kepada isteri. Cukup cinta suami kepada isterinya mengajar adab kepada suami tersebut. Kalau ada renggangan dalam hubungan suami isteri, maka cinta itu mula pudar, mula kendur. Maka raihlah cinta. Maka dia akan mengajar kita kepada adab. Bila kita tidak beradab dengan baginda, tidak beradab dengan Allah, maka sebenarnya kita jauh daripada cinta Allah dan Rasulnya. Jadi kita sambung insya-Allah. Sebab kita tak ada ceramah melalui Rasul, jadi kita bagi sikit ceramah lah. Masya-Allah. Ceramah-ceramah ditangguhkan, tinggal lagi kelas-kelas pengajian insya-Allah, mengikut SOP. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Peperangan telah menjadi wajib. Kewajiban peperangan yang Allah Ta'ala telah fardukan adalah atas dasar desakan daripada orang kafir itu sendiri. Allah ia tidak zalim. Penerimaan doa Nuh alaihi salam, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, la tadhar 'alal ard, jangan kau tinggalkan atas muka bumi ini minal kafirin, daripada orang yang kufur padamu. Dah degil sangat buat dakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku dakwah kaum aku siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara, tidaklah menambahkan daripada dakwahku itu melainkan orang lari jauh, tak beriman. Maka Nabi doa, lepas 300 tahun Nabi doa, sampailah 900 tahun, 600 tahun selepas doa tersebut didoakan, barulah Allah Ta'ala terima. Itu bukti tanda Allah tidak zalim terhadap umat manusia. Allah tidak zalim terhadap umat manusia. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, Tuhan ataupun bahala-bahala di sekeliling Kaabah, adlalna kathiran minan nas, telah menyesatkan kebanyakan daripada kaumku. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang ikutku ya Allah, maka dia di kalanganku. Wa man 'asani, siapa yang ingkar, tidak ikut, degil, ketegak, maka engkaulah, itu urusan engkau. Tidak didoakan kemusnahan. Tidak didoakan kemusnahan. Begitu doa Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau nak sisa kaum aku ni ya Allah, sebab dia jadikan aku dan umat aku sebagai Tuhan. Nabi Isa kan dianggap anak Tuhan, anak Allah. Isa dia punya Maryam, dia punya mak dia alaihi salam sebagai mother, mother, father dan son. Dia Trinity. Dia anggap sebagai Tuhan. Dia kata ya Allah, kalau engkau nak azab mereka ya Allah, mereka tu semua hamba-Mu ya Allah. Tidak didoakan azab. Inilah senarai-senarai Nabi Ulul Azmi. Ulu tu orang, ulu. Lepas tu azmi itu yang mempunyai keazaman yang tinggi, kecekalan. Mereka mendoakan keampunan untuk umatnya. Jadi peperangan yang diwajibkan bukan untuk memusnahkan, bahkan untuk mendesak supaya orang kafir ini berserah diri, sama ada masuk Islam ataupun duduk di bawah ta'adukan pemerintahan orang Islam. Itulah pasukan-pasukan yang melakukan ekspedisi sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar dilakukan risikan-risikan. Tidak ada satu pun daripada ekspedisi itu yang merampas harta dan membunuh jiwa. Hanyalah risikan saja. Mereka pun tak ada bawa senjata, kecuali setelah perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrik. Seperti mana saya nyatakan sebentar tadi, orang musyrik yang mendesak. Waktu Islam ni dia tidak datang
Dia tidak datang atas dasar kezaliman, tidak. Orang yang zalim dia dulu, dia sabar. Zalim dia dulu, sabar. Berapa lama sabar? Bilal? Berapa lama sabar? 13 tahun. Berapa lama? 13 tahun. Dekat Mekah kan? Sabar 13 tahun. Mati Sumayyah, Khabab Al-Arat kena dihirit atas bara api. Beberapa orang lagi hamba-hamba yang telah disiksa. Mereka sabar. Tak ada buat apa. Tak ada serangan balas. Di bawah kepimpinan Qurs bin Jabir Al-Fihri, maka yang mendahului peperangan adalah orang musyrik sendiri. Yang dahulukan percikan api peperangan ni orang apa? Orang musyrik. Yang kita kata zalim Islam ni, kena perang juga. Bukan. Nanti kita akan baca ayat Al-Quran macam mana bentuk perintah Allah sangat jelas. Setelah insiden perkara tersebut yang terjadi pada pasukan Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ni yang doa dekat peperangan Uhud. Nanti kita akan tengok. Kekuatan kaum musyrikin yang dahulu, ketakutan kaum musyrikin yang dahulu kini menjadi nyata. Dia takut, dia pun berontak. Di hadapan mereka terbentang bahaya yang nyata. Mereka kini betul-betul terjerumus dalam apa yang dahulu mereka khawatirkan. Sebab dia dah agak bila Nabi minta pertolongan dengan orang Madinah, siap. Nabi akan bertapak di sana. Nabi akan bina satu empire Islam yang besar. Mereka tahu sekarang bahawa penduduk Madinah sentiasa berjaga dan menanti, bahkan terus mengintai risikan tadi tu, setiap gerakan perdagangan mereka. Sebab lintas Madinah, dia tak boleh nak cross, dia tak boleh nak overcross, nak pergi tempat lain, tak, dia kena cross Madinah. Orang Islam boleh bergerak sejauh 300 batu. 300 batu sampai mana? Daripada Melaka sampai Pening, sampai Kedah, sampai Kedah 300 batu. Boleh membunuh dan boleh menawan orang mereka, mengambil harta mereka, lalu pulang dalam keadaan selamat membawa rampasan perang. Seterusnya orang musyrikin menyedari bahawa perdagangan mereka menuju ke Syam kini ini berada dalam bahaya yang tidak berpenghujung, berterusan dalam bahaya. Namun begitu, mereka tidak mahu sedar daripada kezaliman mereka, sehingga tidak mahu pula mengambil jalan damai. Patutnya dia boleh buat perjanjian damai, kerana agama kita ni agama perdamaian. Agama Islam dia tidak memaksa siapa-siapa. Bahkan agama lain yang paksa kita. Kita tengok saja dalam percaturan politik macam mana. Bila orang Islam perintah macam mana, bila orang yang bukan Islam perintah macam mana. Begitu jelas. Tu gambarannya Allah dah bagi kat kita, jelas. Seperti mana yang dilakukan oleh Junainah dan Bani Dhamrah. Dia buat perjanjian dengan Nabi. Yahudi Bani Junainah dan Bani Dhamrah setuju tak akan memerangi orang Islam. Mereka setuju. So boleh buat perdamaian, walaupun nak gaduh. Mereka semakin bertambah marah. Orang kafir musyrikin bertambah marah. Bukan saja marah, dengki pula. Akhirnya para pemimpin dan pembesar mereka memutuskan apa yang dahulu mereka ancamkan, apa yang mereka rancangkan dulu, iaitu menghapuskan orang Islam di rumahnya sendiri, iaitu di Madinah. Inilah tindakan yang membawa kepada peperangan Badar. Sebab Badar tu di Madinah, bukan dekat Mekah. Dahlah kurang hayau masuk kampung orang, pegang orang pula. Itulah bahasa mudahnya, nak faham. Patutnya kalau masuk kampung orang, baik-baiklah. Bukan bawa pisau, bawa otak, kan? Sedangkan orang Islam, Allah akhirnya mewajibkan mereka berperang setelah terjadinya insiden pasukan Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh tengok nama risik je, tapi Qurs bin Jubair tadi tu dia yang buat, kan, onar, dia yang langgar. Maka Allah Ta'ala dalam hal itu, kewajipan peperangan telah turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah.
Sebab Ramadan tadi kita dah baca Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, beberapa rombongan risikan telah dihantar. Hantar. Tiap bulan hantar, tengok. Sehinggalah masuk tahun yang depannya, iaitu Sya'ban tahun kedua Hijrah. Dalam tempoh setahun. Dalam hal itu Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini. Lepas tu bila kita baca sirah, kita akan belajar pula asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah, kamu berperanglah di jalan Allah. Siapa dia? Orang yang telah memerangi kamu. Tetapi ada syarat, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Apa dia? Tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh kanak-kanak. Itu dalam Islam. Dalam yang bukan Islam, tak kira. Asalkan orang, bunuh semua. Malah dalam sejarah kita telah tertulis, mana-mana peperangan, wanitanya dicabul, kanak-kanaknya dibunuh ataupun dibuat hamba. Tidak di dalam Islam. Wala ta'tadu, jangan melampau. Perang sebab apa? Sebab mereka perang, itu je. Tapi tak ada melampau. Sebab agama Islam adalah agama yang adil. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Maka usirlah mereka seperti mereka telah mengusir kamu. Perangilah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usirlah mereka seperti mana mereka telah mengusirmu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah kekafiran itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Allah jelaskan, wala tuqatiluhum, tapi dengan syarat, namun begitu janganlah kamu memerangi mereka indal masjidil haram, di Masjidil Haram, iaitu Makkah, hatta yuqatilukum fi, sehinggalah mereka sendiri memerangi kamu di sana. Fa in qatalukum faqtuluhum, maka jika mereka memerangi kamu, faqtuluhum, perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, sesungguhnya seperti itulah balasan bagi orang yang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, jika mereka berhenti daripada memusuhi kamu, memerangi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak zalim, agamanya pun tidak zalim. Kalau dia berhenti, dia tak perang, dia tak serang, dia bahkan dia menyerah diri. Silakan, tafaddal, welcome, Jawa kata. Jawa kata apa? Welcome, silakan masuk Islam. Selamat, sejahtera, Allah ampunkan pula. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah kekafiran. Kekafiran ni adalah jenis fitnah. Fitnah besar kekafiran ni. Dan ketaatan menjadi semata-mata hanyalah untuk Allah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Din ni adalah taat. Din ni adalah apa? Jimat, taat. Saya beragama. Taat tak? Belum. Jadi kita kena sebut kita ni orang Islam lah. Belum lagi orang yang beragama. Sebab orang yang beragama, apa fungsi dia? Taat. Taat. Jika mereka berhenti daripada memusuhi kamu, fa in intahau fala udwana illa 'alal zalim, maka tidak ada jenis permusuhan. La udwan, la ni dipanggil nafi jins. Tidak ada lagi jenis, mana-mana jenis permusuhan, illa 'alal zalimin, kecuali atas orang yang zalim. Kemudian suratul Baqarah ayat 190 hingga 193, juzuk kedua. Kalau nak tulis boleh tulis itu, juzuk kedua. Kemudian tidak berapa lama Allah menurunkan ayat-ayat yang lain yang memberitahu kepada mereka tata cara perang. Tata cara perang pun ada.
Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Bila kamu berada di kalangan orang musyrikin, kamu nak dirikan solat. Sembahyang dalam peperangan pun ada, tak gugur. Dalam perang pun sembahyang, takkan PKP nak sembahyang tak sembahyang. Kan? Patutnya lagi sembahyang lah. Patutnya lagi kena sembahyang. Dalam perang pun tengah huru-hara, lebih huru-hara daripada ni lagi, pun kena sembahyang. Ya, alhamdulillah lah kan. Kita punya jabatan mufti bertindak awal daripada jabatan-jabatan lain. Alhamdulillah. Memotivasi mereka untuk berperang. Apa motivasi ni? Beri rangsangan, beri benefit, kelebihan, serta menjelaskan beberapa hukumnya, iaitu fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, dalam surah Muhammad ni. Apabila kamu berjumpa dengan orang kafir di medan peperangan, maka penggallah leher mereka. Penggal leher ni bila? Sebab kita dah talkinkan dia, nak masuk Islam tak? Tak nak, degil. Kedua, kita bagi tempoh. Kalau tak nak, masuk bawah kita punya taklukan, bayar jizyah. Kalau tak, baru perang. Baru perang. Dia bukan terus perang ke? Tak nak, tak ada. Tu adab dia. Padahal ada hadis yang menerangkan macam mana adab mereka berperang. Tapi bila perang, orang Islam ni apa dia? Kita kena buat sungguh-sungguh. Bentuk sungguh-sungguh ni apa? Bukan kita main-main acah-acah. Fadarbar riqab, terus penggal, settle. Kan? Terus kita selesaikan. Sebab penggal kepala ni adalah kematian yang paling mudah. Nampak macam zalim. Nampak macam zalim. Kematian yang paling mudah. Orang kena pancung tu, hukum pancung tu kan, pancung sap. Cuba kita siat muka dia, biarkan 3 hari. Kan, siat tangan dia pula, biar 3 hari. Seksa. Kan, seksa. Seksa kalau kita buat yang tu, seksa. Siat letak garam. Kan, waktu siat dia punya badan letak garam. Waktu siat dia punya belakang letak garam. Pedih, seksa. Tu kita. Seperti Islam ni dia detail, teliti dan dia memudahkan. Bukan saranan ni untuk supaya kita lepas ni kita keluar semua, kita bunuh orang kafir ni. Tak. Sebab mereka ni dah panggil kafir zimmi. Kafir di bawah penjagaan orang Islam. Bukan kafir harbi yang kafir menentang, tidak setuju dengan kita punya undang-undang. Masya-Allah. Jangan pula lepas ni kita semangat pula, tadi ustaz dah ngajar kan, kita pergi serang, na'udzubillah. Tak pasal-pasal saya masuk masuk dalam. Bahasa orang polis kata masuk dalam. Kalau masuk dalam, masuk dalam. Jadi mudah. Dia bukan menyusahkan. Hatta idza asqantumuhum fashuddul wasaq. Sehinggalah apabila kamu telah mengalahkan mereka, fashuddul wasaq. Fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzara. Tawanlah mereka, dan selepas itu fashuddul wasaq tu asalnya ikat. Kamu ikat, mana tawan. Fashuddul wasaq tu kuatkanlah ikatan. Itu bahasa asal dia. Kemudian diterjemahkan dengan tawanlah mereka. Bila dah tawan, fa imma mannam, sama ada kamu boleh bebaskan mereka, wa imma fidaan, atau menerima tebusan, hatta tad'al harbu auzaraha, sehinggalah perang itu berhenti, ataupun dengan bahasa lain, genjatan senjata, tak ada perang dah. Dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum. Demikianlah apabila Allah kehendaki, pasti Allah telah membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian antara kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang yang gugur di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah, yang mati di jalan Allah, Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan amalnya. Sebab dia pun sedang berjuang menegakkan agama Allah. Amal-amalnya tidak akan sia-sia.
Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, lalu memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah diperkenalkannya untuk mereka. Allah dah masa dia mati tu, memperkenalkan ni maknanya apa? Masa dia nak mati tu, Allah Ta'ala telah bukakan gambaran-gambaran syurga. Masa nak mati tu, on the way dia nak mati tu kan, on the way dia tengah sakarat tu, dia tengah mabuk mati tu, Allah gambarkan keindahan-keindahan syurga. Macam tu. Arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, jika kamu menolong agama Allah, pastilah Dia akan menolong kamu dan meneguhkan pijakan kaki kamu. Sekarang agama kita diperkotak-katikkan, diremeh-remehkan, sehingga kita baru ni tular mengenai yang melukis gambar Nabi kita, sehingga dia telah diboikot oleh beberapa negara yang besar. Ini tindakan. Lepas agama Allah ni, bila saja ada yang mengganggu gugat, kita kena bangkit. Kita apa bentuk kita, baik bentuk amal, baik bentuk kita memberi sedekah, membantu, menalurkan sumbangan, apa saja bentuk yang menuju kepada membangunkan agama, kita kena buat. Jangan kata tak apa, Palestin bukan kita, tak apa, Perancis yang buat bukan kita, kan? Tak boleh. Apa tentang kita mungkin kita boleh buat solat, doa apa tu, kunut nazilah. Apa kunut nazilah tu? Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Itu doa, antara doa dia kan. Ya Jabbar ya Muntaqimu, ya Allah tu. Ya Allah yang mana, ya munzilal kitab, yang menurunkan kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Wa ya mujriyas sahab, yang telah mempergerakkan awan-awan di langit sana. Wa ya hazimal ahzab, yang telah mengalahkan ketumbukan tentera-tentera yang dahulunya. Ihzimhum, kamu kalahkanlah orang-orang kafir ini. Itu doa gitu, antara doa tu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Awal doa dia, ya Allah, kami akan jadikan kamu menjadi tanggungjawab kamu fi nuhuri a'daina, di tengkuk-tengkuk musuh kami orang kafir. Kamu ambil tanggungjawab. Wa na'udzubika min syururihim, dalam masa yang sama ya Allah, kami berlindung daripada kejahatan mereka. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim. Itu antara doa kunut nazilah. Tapi takkanlah imam tu nak baca terjemah dia. Kita tengok sendirilah terjemah dia. Jangan mam, lain kali bacalah terjemah dalam kunut. Kan tak sah pula sembahyang kita kan. Itu saya terjemahkan sikit, nanti boleh tengok insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala mencela orang yang hati mereka mulai goncang ketika mendengar perintah untuk berperang. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Maka apabila diturunkan suatu surah yang jelas, maksudnya Allah Ta'ala telah turunkan satu surah yang jelas, maksudnya iaitu kewajipan perang, dan disebutkan perang di dalamnya, engkau lihat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, iaitu golongan munafikin, mereka memandangmu dengan pandangan orang yang akan pengsan kerana takut mati. Dia buat tak pandang. Orang kafir ni, orang munafik ni, bila ada je perintah, mereka kata, inna buyutana aurah. Nabi, kami tak boleh keluar Madinah. Kenapa? Rumah kami terdedah kepada bahaya. Wa ma hiya bi'aurah, sedangkan tak ada terdedah pada bahaya-bahaya pun. Yuriduna illa firara, mereka bagi alasan kat kamu tu wahai Nabi, nak lari dari perang. Kenapa tak pergi masjid? COVID-19. Nanti datang lagi COVID-20, COVID-21 atau 21st, 26.
Pakat tak datang masjid. Na'udzubillah. Kan. Baru pergi masjid, kau pergi mana pun. Pergi mall boleh, pergi ngeteh boleh, pergi ngopi boleh, pergi ngetom boleh. Pergi masjid tak boleh. Ngetom tu makan nestom, minum nestom. Jadi ngetom bukan mengetom minum ketom jangan salah pula. Kenapa? Tadi ustaz kata ngetom boleh. Ngetom tu minum nestom. Pergi kedai minum nestom. Nestom dia ada. Tu ngetom. Bukan order ketom lah. Kata sudah. Nanti keluar statement, ubat COVID adalah ketum. Sudah. Tu maksud dia. Jadi orang-orang munafik ni tu bila dulu macam minta-minta nak perang, bila dah keluar takutlah, rumah saya terdedah lah. Kewajipan perang, motivasi terhadap perang, juga perintah untuk melakukan persiapan untuknya adalah satu-satunya pilihan yang dituntut oleh keadaan. Jika di sana ada seorang panglima yang menyelidiki keadaan tersebut, pastilah dia akan memerintahkan askarnya untuk bersiap-siap siaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan untuk siapkan kudanya, siapkan peralatan-peralatan perang. Itu Islam ni dia sebenarnya detail. Dia sebenarnya detail, sangat detail. Sangat terperinci perintahnya. Kita tak boleh nak salahkan. Agama kita ni tak terperinci, tak. Semua hukum, baik ketenteraan, baik kepimpinan, baik kemasyarakatan, baik ekonomi, iktisadiah, baik pembelajaran, semuanya disebut dengan detail, terperinci. Dia panggil tafsil. Lantas bukankah itu jauh lebih layak bagi Allah yang Maha mengetahui lagi Maha tinggi? Keadaannya memang menuntut peperangan berdarah antara hak dan batil, antara benar dan batil. Sebab tu hak tu HAQ, hak, bukan hak ke hak tu. Dia hak antara kebenaran dan batil. Boleh betulkan. Insiden pasukan Abdullah bin Jahsh merupakan satu pukulan terhadap kehormatan dan kebanggaan orang musyrikin, sekaligus meninggalkan mereka bergulung-gulung di atas bara api, iaitu bara api, nyalaan api peperangan. Ayat-ayat yang berisi perintah untuk berperang secara tersirat menerangkan bahawa peperangan berdarah telah dekat, dan bahawasanya pertolongan serta kemenangan pada akhirnya adalah menjadi milik orang Islam. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sungguhnya Allah Ta'ala telah membantu kamu di peperangan Badar sedangkan kamu ketika itu lemah, tak ada senjata. Allah Ta'ala zahirkan, turunkan malaikat, hingga dikatakan ada di sana Jabal Malaikat, turun malaikat-malaikat di sana dekat Badar tu, dan mereka tidak naik kerana diperintahkan turun je. Ni tak naik lah. Malaikat ni banyak kan, ramai. Jadi ada malaikat di situ. Ini masa kita kalau ziarah sana, maka kita doa tafaul, mengambil sempena baik, tabarukan, mengambil berkat dengan keberadaan mereka di bukit-bukit sana. Masya-Allah. Jadi dikatakanlah, kalau betul alhamdulillah, kalau tak betul kita doa atas dasar doa. Doalah. Doa, insya-Allah. Jadi lihatlah bagaimana Allah memerintahkan umat Islam untuk mengusir orang musyrikin, sebagaimana orang musyrikin yang dahulu telah mengusir orang Islam daripada Mekah. Juga bagaimana Allah mengajari mereka hukum-hukum ketika mereka telah menang, iaitu cara melayan tawanan. Ada. Macam mana nak buat tawanan tadi? Nak bebaskan ke? Nak ambil tebusan ke? Serta perintah untuk tetap merendahkan diri di muka bumi ini hingga perang selesai. Jangan belagak, jangan sombong. Sekali jatuh terduduk. Sekali jatuh apa? Terduduk kejap. Nak dekat 2 tahun juga. Tunggang langgang. Dulu Allah beri peringatan tu, ingat. Jangan tu sangat. Allah beri peringatan sekejap. Tunggu kejap. Ingat, lepas tu naik balik.
Jadi itu peringatan-peringatan Allah beri. Walaupun tengah perang, walaupun dah berjaya. Sehingga kita selalu cerita, iaitu ketika mana wa yauma hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Ketika mana ingatlah wahai Muhammad, ketika mana perang Hunain, idz a'jabatkum kasratukum, menakjubkan kamu, kamu rasa bangga dengan kasratukum, ramainya kamu. Ramai. Lepas Fatah Mekah ramai orang. Perang, alah masa sikit dahulu. Dia pun katalah, dulu Badar menang, Uhud pun mula-mula kat tepi menang juga. Takkan kita ramai kalah pula. Rasa ramai boleh menang. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Merasa sempit dunia ini yang mana asalnya memang luas. Rasa sempit. Rasa ramai dah boleh menang, rupanya tak boleh menang. Sehinggalah Allah bantu juga peperangan Hunain, mereka menang ke akhirnya. Macam tu. Insya-Allah. Jadi kena Allah Taala ajar bagaimana tetap merendahkan diri, menjaga sifat, kita punya batin, menjaga. Ini semua merupakan isyarat kemenangan umat Islam pada babak terakhir. Namun begitu, semua ini dibiarkan samar-samar, belum jelas. Setiap peperangan tu ada ujian-ujian dia. Dan peperangan yang paling dahsyat adalah peperangan Uhud. Itu yang paling dahsyat lah. Dalam sejarah peperangan ni, yang peperangan yang paling dahsyat, yang Nabi sendiri luka, masuk dia punya topi besi tu, dalam pipi baginda, gigi baginda sendiri patah. Itu antara peperangan yang paling dahsyat. Namun gitu semua dibiarkan samar-samar, bukan jelas, agar setiap orang terus bersemangat berjuang di jalan Allah. Pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah atau bulan Februari tahun 624 Masihi, Allah menurunkan perintah tentang pengalihan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram setelah 16 bulan ataupun setahun 4 bulan. Setahun 16 bulan, setahun 4 bulan. Betul. Setahun 4 bulan mereka sembahyang menghadap ke Masjidil Aqsa, ditukarkan. Qad nara taqalluba wajhika syatral Masjidil Haram. Kami dah tahu, kami dah perhati, kami dah lihatlah. Qad nara taqalluba wajhika fi kamu punya pemalingan ke Masjidil Haram. Kejap-kejap tengok Kaabah, kejap-kejap tengok Kaabah. Hal ini mengandungi hikmah agar keadaan orang yang lemah iman dan orang munafik daripada kalangan Yahudi yang masuk ke dalam barisan orang Islam hanya untuk menimbulkan kekacauan itu tersingkap kepada umat Islam. Sebab orang-orang Yahudi pun dia ngadap Baitul Maqdis juga, yang dia panggil dinding tu kan, dinding taubat tu. Dia dulu lagi. Bila kalau tukar je kat Masjidil Haram, maka kalau dia betul menerima agama Islam ni, maka betul lah dia. Tapi kalau dia hanya berpura-pura, bahkan bila perintah itu suruh pemalingan dia tak suka, jelas itulah orang yang munafik. Setelah turunnya perintah itu, mereka pasti akan kembali kepada agama lama mereka. Oleh itu barisan tentera Islam menjadi bersih daripada pengkhianat. Allah tapis. Ketika pengalihan kiblat, terdapat isyarat bahawa peralihan itu tidak akan berkesan kecuali setelah umat Islam menguasai kiblat tersebut, menghadap ke Kaabah, tapi masih lagi dalam taklukan orang kafir musyrikin Mekah. Tidakkah menakjubkan bahawa suatu kiblat satu kaum berada di tangan musuh-musuhnya? Jadi tanda pertama, boleh tutup. Tanda pertama bahawa Kaabah ini akan diwarisi orang Islam, iaitu kiblatnya telah berubah daripada Mekah, daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Disebabkan memang kiblat itu berada di tangan musuh-musuhnya, maka kaum tersebut perlu membebaskan kiblat itu bermula hari ini juga. Selepas rangkaian perintah dan isyarat ini, semangat umat Islam kian bertambah dan semakin kuat pula kecintaan mereka untuk berjihad di jalan Allah dan menghadapi musuh di pelbagai kancah pertempuran. Tengah masuk insya-Allah dalam peperangan Badar Kubra, pertempuran pertama dalam sejarah Islam,
yaitu Allah menzahirkan bagaimana pertolongan Allah. So pertolongan Allah akan datang selepas mana mereka susah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan Allah janji dua kemudahan. Dalam satu kesusahan Allah janji dua kemudahan. Itu kita ada kadang-kadang datang syarat-syarat pelaksanaan agama kita di negara kita tercinta ini berlawanan dengan kehendak dan nafsu kita sendiri. Sebab terjadinya perang dalam perbahasan tentang pasukan Dhul Usairah, aku telah sampaikan bahawa satu kafilah dagang Quraisy terlepas daripada halangan Nabi Muhammad dalam perjalanannya dari Mekah ke Syam. Dia tatkala waktu pulangnya kafilah tersebut dari Syam telah dekat, Rasulullah mengutus Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid ke arah utara untuk menyingkap maklumat tentangnya. Tengok balik kafilah yang semalam tu daripada Mekah ke Syam dilepas, tapi daripada Syam nak balik ke Mekah. Tengok balik. Ketika sampai di Haura, Talhah dan Sa'id berhenti, sehinggalah Abu Sufyan beserta kafilah tersebut melalui kedua-dua mereka. Selepas itu mereka berdua cepat-cepat berpatah balik ke Madinah dan menyampaikan maklumat yang dikumpulkan kepada Rasulullah. Kafilah itu membawa kekayaan yang melimpah milik penduduk Mekah. Siapa dia penduduk Mekah? Yang pergi hijrah ke Madinah. Jadi harta mereka boleh ambil tak? Boleh. Orang bawa harta kita pergi dagang kat luar, tu harta kita, layak kita ambil balik. Boleh lah, bukannya rampas harta orang lain pun, harta saya juga. Terdapat 1000 ekor unta yang dimuatkan dengan harta berjumlah tidak kurang daripada 50,000 dinar emas. Satu dinar sekarang sekitar 300. 50,000 kalilah dengan 300. Dilengkapi pengawal sekitar 40 orang. Inilah kesempatan emas, peluang emas bagi pasukan Madinah dan menjadi pukulan ketenteraan sekaligus pukulan politik dan ekonomi yang dapat menghancurkan kaum musyrikin Mekah jika mereka kehilangan kekayaan yang melimpah ini, 50,000 dinar emas. Oleh itu Rasulullah membuat pengumuman kepada orang Islam dengan berkata, inilah kafilah Quraisy yang membawa harta mereka, keluarlah untuk mengikuti mereka. Semoga Allah menganugerahkan sebahagian rampasan perang untuk kamu. Rasulullah SAW tidak memerlukan kepada seorang pun untuk keluar. Baginda biarkan perkara ini mutlak, iaitu umum, berdasarkan kemahuan setiap orang, kerana dalam delegasi ini dianggarkan tidak akan terjadi peperangan dengan pasukan Mekah. Hanyalah penahanan takluk, lepas tu ambil rampas je. Mereka memang benar peperangan hanya terjadi pada perang Badar. Maka ramailah antara para sahabat yang memilih untuk tinggal di Madinah. Mereka menyangka bahawa kepergian Rasulullah kali ini tidak berbeza dengan apa yang mereka alami dalam pengiriman pasukan perang sebelum ini. Oleh itu Rasulullah tidak menganggap mungkar sesiapa yang memilih untuk tertinggal dalam ekspedisi kali ini. Jadi kali ini hanyalah bukan untuk perang, walaupun tulis ini tadi adalah ditulis tadi apa? Rombongan perang. Sebenarnya bukan rombongan perang lah, rombongan untuk menakluk je. Sehingga orang kafir yang sendiri yang menyusun Abu Sufyan tadi yang nak perang, barulah kita akan lihat bagaimana insya-Allah umur yang panjang, rezeki yang murah, Allah Taala akan ketemukan kita lagi insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-ummi al-hashimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna wa taba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma ista'mil amalan salihan warzuqna amalan maqbula. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.